Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, dan alhamdulillah menerusi dalam slot Adino Khalis bersama saya Ijo sebagai penerbit untuk rancangan ini. Dan seperti biasa kita bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, guru pembimbing kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kepada rakan-rakan pendengar kita muslimin dan juga muslimat, juga boleh ikuti siaran langsung Facebook Terengganu FM, dan ini merupakan slot yang ke-10 tentang pembicaraan rukun iman yang ke-6, tajuk qada dan qadar. Jadi pendengar-pendengar juga boleh ikuti slot-slot yang terdahulu dan boleh mengikuti dan juga boleh mendengar ataupun boleh simpan taruh yang ada dalam Facebook Terengganu FM. Dan orang kata tak ada alasan lagi lah untuk kita tidak mendengar, ya, dan menerusi di Facebook Terengganu FM. Jadi insyaAllah pada minggu ini yang berbahagia Ustaz akan membicarakan tentang sambungan pembicaraan rukun iman ke-6, qada azali, sama ada perkara yang baik dan jahat. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Ustaz untuk mukadimahnya. Dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot kali ini, slot yang ke-10, akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan qada azali. Ya. Ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Qada azali ni sama ada perkara yang baik, iman dan ta'ah, ataupun perkara yang jahat, kufur dan maksiyah. Kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi slot yang terdahulu, slot yang ke-9, saya sudah memulai pembicaraan fokus kepada perkara yang jahat, kufur dan maksiyah, qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian slot yang terdahulu, saya sudah datangkan beberapa ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan qada Allah, termasuklah perkara yang jahat. Perkara yang baik, iman dan ta'ah, qada dan qadar Allah, itu pun timbul pegangan yang terpesong juga. Yang kita bicara sekarang fokus kepada perkara yang jahat, kufur dan maksiyah, sebagaimana yang terang nyata jelas dalam hadis Jibril alaihissalam. Hak Nabi SAW menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam berkaitan dengan iman. Nabi jawabnya, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah,
Baik, iman dan ta'ah, ketentuan dan perbuatan Allah. Jahat, kufur dan maksiyah, ketentuan dan perbuatan Allah. Yang mana ketentuan dan perbuatan Allah ni sekalian perkara. Sebagaimana Nabi bersabda, wabil qadari kullih. Dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah kulli sekaliannya, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Yang mana yang saya nak fokus adalah berkaitan dengan perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara baik, perkara baik ni pun sekarang ni timbul juga pegangan yang terpesong yang menafikan qada Allah. Bukan hanya perkara jahat, bukan perkara baik dan juga perkara jahat bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selok yang terdahulu, pembicaraan berkaitan dengan akidah Mu'tazilah, dia banyak fahaman yang terpesong atas namanya Mu'tazilah, akidah yang terpesong, akidah yang terseleweng, akidah yang sesat daripada jalanan akidah yang sebenar. Di banyak fahaman. Di antara yang masyhurnya, Mu'tazilah menafikan perkara jahat, kufur dan maksiyah datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara baik, qada dan qadar Allah. Perkara jahat dinafikan. Tapi sekarang bukan hanya perkara jahat, bukan ada golongan yang menafikan sekalian perkara sama ada baik ataupun jahat daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang terpesong ini saya ada bicara berkaitan dengan 3 golongan yang terpesong dalam bab qada di slot yang kelima. Di slot yang kelima saya ada bicara berkaitan dengan 3 golongan yang terpesong hak berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Yang masyhurnya terpesong Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat qada Allah. Tapi ada golongan yang lebih terpesong, mereka menafikan qada Allah, sama ada perkara baik, sama ada perkara jahat. Tidak ada qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang terpesong yang menafikan sekalian perkara yang berlaku baik ataupun jahat bukan qada Allah, mereka asalnya terpesong pada persoalan ikhtiar dan usaha seseorang hamba. Jadi berkaitan dengan ikhtiar dan usaha seseorang hamba ni, insya-Allah di slot akan datang pada pembicaraan qadar, saya akan pergi pada pembicaraan ikhtiar usaha hamba di sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga di sisi akidah Mu'tazilah, sama ada Qadariyah ataupun Jabariyah. Jadi golongan yang menafikan sekian perkara baik dan jahat ni qada Allah, mereka terpesong pada persoalan ikhtiar dan usaha, yang mana golongan yang terpesong ini qada dan qadar Allah. Qada Allah, kita bicara sekarang qada Allah. Qada Allah yang bersifat dengan iradah. Qada, ketentuan, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar, perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Jadi golongan yang terpesong ini, mereka hanya berpegang qada Allah pada kelahiran seseorang sahaja dan kematian seseorang sahaja qada Allah. Kelahiran seseorang, bila dilahirkan, di mana dilahirkan, lahir daripada ibu mana, lahir daripada bangsa apa, jantinanya lelaki ataupun perempuan, qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bilakah sampai masa ajal, bilakah masa kematian, kematiannya di mana, kematiannya bagaimana, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kehidupan seseorang, berpuluh-puluh tahun kehidupan seseorang, apa yang berlaku, sama ada perkara baik, iman dan ta'ah, ataupun perkara jahat, kufur dan maksiat, tidak ada qada Allah, tidak ada ketentuan Allah dan ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah hanya mengetahui. Ini akidah yang lebih terpesong
daripada akidah Mu'tazilah yang masyhur yang menafikan qada hanya pada perkara jahat. Perkara baik adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak golongan yang terpesong yang saya sebut tadi, insya-Allah saya akan bicara pada ketika membicarakan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Yang mana insya-Allah lah dua pegangan yang saya akan lebih fokusnya adalah berkaitan dengan perkara jahat, qada dan qada Allah. Kemudian saya akan fokus berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Kerana dua pembicaraan inilah hak timbulnya fahaman-fahaman yang terpesong. Jadi perkara yang baik, iman dan ta'ah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni di kalangan orang yang beriman, di kalangan orang yang terbuka hati nak belajar, terutama sekali ilmu akidah, yang terbuka hati untuk beramal zahir dan batin, kebaikan tu kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki kebaikan kepada kita, maka tak berlakulah kebaikan kepada kita. Jadi berlaku kebaikan kepada kita, kita orang Islam yang beriman, belajar dan beramal, kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya atas meninggalkan maksiat dan tidak ada upaya pada mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya taufik, hidayah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memilih seseorang pada kebaikan, ini sebagai contoh, Allah Ta'ala tidak memilih Abu Talib di kalangan orang yang beriman, maka Abu Talib pun mati dalam kufur, walaupun Abu Talib itu sangat rapat dengan Nabi SAW. Allah Ta'ala tidak mengqadakkan. Kemudian kalaulah Allah Ta'ala tidak mengqadakkan kita nak belajar, kadang-kadang bab ilmu ni kita wak dak tahu je. Wak dak tahu je, tak ambuh nak belajar. Macam contohnya sekarang Ad-Dinul Khalis, cukup mudah. Kita hanya buka radio Terengganu FM. Kita boleh mengikuti dan ada pula live FB dengan bahawa daripada slot yang pertama pembicaraan hak rukun iman yang keenam ni, kita boleh, masih lagi boleh mengikuti dan kita boleh sipang. Maka tak ada alasan lah, tapi atas bahagian masing-masing. Alhamdulillah, kalau kita dipilih di kalangan orang yang berminat untuk belajar. Sebab apa? Sebab ilmu ni Nabi kata, innahu yulhamus su'ada wa yuhramul ashqiya. Nabi kata, sesungguhnya ilmu ni akan diilhamkan, akan dikurniakan kepada mereka-mereka yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga. Dan ilmu ni akan ditegah, akan disekat ilmu daripada mereka-mereka yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang celaka di kalangan ahli neraka. Jadi maknanya kita alhamdulillah terbuka hati nak menuntut ilmu. Kalaulah Tuhan tak buka hati kita, duduk tepi masjid ke, duduk tepi tempat pengajian yang mana pengajiannya banyak, kita langsung berpaling muka pun tidak. Wak tak peduli je, mana tak ada bahagian. Tapi yang ada bahagian, jauh-jauh pun boleh mari belajar. Hak tu hak ada bahagian. Sebab itulah kalau kita ada bahagian kebaikan, kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lah nak timbul riak, nak timbul ujub, nak timbul takabur. Sebab kebaikan yang ada pada kita ni datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak perkara yang baik. Kita pergi kepada perkara yang jahat, kufur dan maksiyah. Sebagaimana hak selok terdahulu, saya mulai dengan
keesaan Allah pada perbuatan dengan bahawa semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah lah khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menjadikan sekalian perkara. Tu kita mati dah di selok awal-awal pada pembicaraan hak rukun iman yang keenam. Segala-gala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada perkara yang berlaku tu perkara yang baik, perkara yang jahat, sama ada perkara yang berlaku tu di bumi ke di langit, sama ada perkara yang berlaku tu di dunia dan di akhirah, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemua yang berlaku adalah makhluk Allah, kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat kudrah. Kemudian Allah perbuat ni, Allah perbuat fa'alul lima yurid. Ataupun di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan ia akan barang yang ia kehendak. Jadi hak Tuhan buat ni akan barang yang Tuhan kehendak. Jadi hak Tuhan buat sekarang perkara baik. Hak Tuhan buat sekarang perkara jahat. Jadi perkara baik yang Tuhan buat sekarang, perkara jahat yang Tuhan buat sekarang adalah perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada azal. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan ia akan barang yang ia kehendak. Jadi hak Tuhan laku ni baik dan jahat. Jadi barang yang ia kehendak pun baik dan jahat. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad melakukan ia, menjadikan ia akan barang yang ia kehendak dan ia pilih. Jadi hak Tuhan buat sekarang ni baik dan jahat. Baik dan jahat yang Tuhan lakukan sekarang adalah barang yang Allah kehendak dan Allah pilih. Ni hak rukun iman kita yang keenam, yang jelas nyata di dalam hadis Muslim hak saya baca permulaan tadinya, khairihi wa syarihi. Baik iman dan ta'ah, ni kehendak Allah dan perbuatan Allah. Jahat, kufur dan maksiyah, kehendak Allah dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di penghujung selok yang terdahulu, saya datangkan dua ayat. Satunya surah Al-An'am ayat yang ke-125, kemudian surah Hud ayat yang 34, dan juga saya datangkan ayat-ayat yang lain. Pegangan kitanya, perkara baik, perkara jahat adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-An'am ayat yang ke-125. Ini saya baca dah di selok hak minggu lepasnya. Allah Ta'ala berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Maka sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa memberi hidayah oleh Allah akan sesiapa tadi, nescaya Allah Ta'ala akan melapang, Allah Ta'ala akan membuka akan hatinya bagi memeluk agama Islam. Ini hak sesiapa yang Allah Ta'ala menghendaki bahawa Allah Ta'ala memberi hidayah. Allah buka hati kepada memeluk agama Islam. Sebaliknya, wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawasanya menyesat ia Allah akan sesiapa. Wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa menyesat ia Allah akannya akan sesiapa. Jadi yang hidayah perkara baik Allah Ta'ala, yang menyesatkan perkara jahat Allah Ta'ala. Allah yang menghendaki. Wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa menyesat ia Allah akannya akan barang siapa tadi
yaj'al nescaya menjadi ia Allah sadrahu akan dadanya, akan hatinya, dayiqan haraja, sesak dan sempit, sesak lagi sempit, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olahnya mendaki ia pada langit. Tapi nak cerita ayat ni, Allah Ta'ala kata wa man yurid an yudillahu, sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawasanya menyesak oleh Allah akan sesiapa. Jadi sesak sesiapa tu datang daripada kehendak Allah, qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat dalam surah Hud ayat yang ke-34, Allah Ta'ala berfirman, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Wala yanfa'ukum nushi. Kata firman Allah menghikayatkan, menceritakan perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh kata, dan tiada guna, tiada manfaat akan kamu oleh nasihat aku, kata Nabi Nuh alaihi salam, jika menghendaki oleh aku bahawa aku nasihat akan kamu. Tidak berguna, tidak bermanfaat ni, in kana Allahu yuridu an yughwiyakum, jika adalah Allah Ta'ala menghendaki Allah bahawa menyesak Allah akan kamu. Jadi kata Nabi Nuh AS, tidak beri manfaat oleh nasihat aku kalau aku berkehendak untuk nasihat akan kamu, jika adalah Allah Ta'ala menghendaki an yughwiyakum, bahawa menyesak oleh Allah Ta'ala akan kamu. Jadi kesesatan kaum Nabi Nuh adalah datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, qada Allah yang bersifat dengan iradah. Itu nyata dalam surah Hud ayat yang ke-34. Kemudian dalam hak saya baca minggu lepasnya, surah An-Nisa ayat yang ke-88. Cuma selok minggu lepas ni saya sebut 78. Salah nombor, salah ayat. An-Nisa ayat ke-78. Allah Ta'ala berfirman, aturiduna an tahdu man adallallahu wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Adakah kamu hendak beri petunjuk akan orang, akan sesiapa yang telah menyesatkan oleh Allah? Adakah kamu hendak beri petunjuk akan orang yang telah menyesatkan oleh Allah? Man adallallahu, adakah engkau kehendak bahawa engkau beri hidayah, petunjuk kepada mereka yang telah menyesat oleh Allah? Wa may yudlilillahu, dan sesiapa yang menyesat oleh Allah, fala tajidalahu sabila, maka tidak akan mendapat engkau baginya akan jalan untuk menyelamatkannya. Jadi man adallallahu, sesiapa yang telah menyesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesesatan seseorang, perkara jahat, datang daripada kehendak Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat lain banyaklah hak berkaitan dengan wa may yudlil. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya min dunih. Tu banyak dalam ayat seumpama tu. Ayat hak seumpama tu dia banyak dalam ayat Al-Quran ni. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Tu contohnya. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Wa may yudlil, dan sesiapa yang menyesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni banyak disebut dalam ayat Al-Quran. Jadi jelas nyata perkara jahat, kufur dan maksiyah datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Kemudian pegangan Mu'tazilah yang saya sebut agak masyhur, menafikan perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak
menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah tidak menghendaki seseorang memilih dan melakukan perkara jahat. Allah hanya mengetahui. Ni Mu'tazilah. Dan macam mana dengan ayat-ayat yang saya sebut tadi? Macam mana dengan hadis Nabi SAW jelas nyata khairihi wa syarihi. Baik qada dan qadar Allah, jahat qada dan qadar Allah. Tapi macam mana Mu'tazilah menafikan pula perkara jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Dia Mu'tazilah ni golongan yang terpesong tadi, dia lebih kepada logik akal. Dia lebih pada logik akal, dan insya-Allah saya akan sebutlah beberapa alasan akal Mu'tazilah. Yang mana terkadang alasan akal Mu'tazilah ni saya sendiri pun kadang-kadang teragak-agak untuk cerita alasan akal Mu'tazilah tu. Kenapa? Kerana orang panggil apa ni? Makan. Makan dengan akal hak Mu'tazilah ni. Walaupun ayat Al-Quran jelas, walaupun hadis Nabi jelas menyatakan segala-gala baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah. Sebab apa yang berlaku ni kesemuanya datang daripada Allah. Datang dari perbuatan Allah. Jadi apa yang Tuhan perbuat, itulah yang Tuhan kehendak. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, antara perkara yang berlaku dengan kehendak Allah berlaziman. Kita ahli sunnah wal jamaah. Apa yang berlaku, perbuatan Allah, baik dan jahat, itulah kehendak Allah, baik dan jahat. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian, apa yang Tuhan tahu, kita ahli sunnah wal jamaah, apa yang Tuhan tahu. Tuhan tahu seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Contohnya, Tuhan kehendak seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Ini ahli sunnah wal jamaah. Makna apa ni? Berlaziman antara apa yang berlaku, perbuatan Allah baik dan jahat, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Perkara yang dikehendaki Allah akan berlaku, sama ada baik ataupun jahat. Perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan berlaku. Sekarang ni, perkara yang berlaku, baik dan jahat, itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah perkara jahat yang berlaku bukan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bererti banyak perkara yang berlaku sekarang yang bukan datang daripada kehendak Allah. Sebab sekarang ni banyak yang berlakunya perkara jahat. Jadi tiba-tiba Mu'tazilah berpegang perkara jahat yang berlaku ni bukan kehendak Allah, berarti di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kerajaan Allah yang luas ni berlaku banyak perkara yang bukan datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana dengan ayat yang kita baca dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Allah adalah Rabb, Tuan yang mengatur, yang mentadbir, yang menjadikan segala-gala yang berlaku. Allah Tuan. Tiba-tiba Allah sebagai Tuan, banyak perkara yang berlaku di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil sama sekali. Tapi itulah pegangan Mu'tazilah. Mereka menafikan perkara jahat adalah datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala yang jelas bercanggah dengan ayat Al-Quran dan jelas bercanggah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis Nabi hak rukun iman yang keenam yang kita dah hafal daripada budak lagi, baik jahat qada dan qadar Allah. Baik jahat qada dan qadar Allah. Hak kita duk ngapa? Hak rukun iman, hak 6 perkara yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sangat terpesong, dan terpesong pegangan Mu'tazilah ni. Terpesong pegangan Mu'tazilah ni, hukumnya macam mana?
Ni hak Mu'tazilah yang berpegang perjahat bukan qada Allah. Jadi ulama berkhilaf pandangan berkaitan dengan akidah Mu'tazilah yang terpesong dengan ayat Al-Quran. Akidah Mu'tazilah yang terpesong dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terpesong Mu'tazilah sampai tahap mana? Kata setengah pandangan Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat bukan datang dari qada, makna kehendak, ketentuan dan perbuatan Allah. Ini pegangan yang kafir, mati dalam keadaan pegangan seumpama ni tanpa sempat bertaubah, kekal neraka selama-lamanya. Walaupun rupa zahirnya orang Islam, walaupun zahirnya bersembahyang, berpuasa sekalipun. Sebab apa? Sebab imannya tidak sah. Sebab apa? Sebab rukun iman jelas sangat-sangat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Itu jelas sangat. Saya baca berulang kali hadis ni. Dan engkau beriman, kata Nabi, dengan ketentuan Allah, perbuatan Allah. Baik ketentuan dan perbuatan Allah, jahat ketentuan dan perbuatan Allah. Tiba-tiba Mu'tazilah berpegang perkara jahat bukan datang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Satu pandangan mengatakan kafir, imannya tidak sah, kekal neraka selama-lamanya jika mati dengan pegangan yang seumpama tu. Ini perkara akidah ni. Sebab itulah sidang pendengar, jadi kita sama-sama ambil pengajaran molek, ambil pengiktibaran molek, ambil faham molek untuk akidah diri kita dan akidah mereka-mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Contohnya anak-anak kita, isteri kita, dan juga kita kena ambil tahu jugalah di kalangan keluarga-keluarga kita. Kena cakap, kena bincang, kena bermuzakarah hak berkaitan dengan pegangan ni. Kena ambil tahu. Ini adalah pegangan rukun iman, bukan cabang iman ni. Kena ambil tahu molek. Tapi nak ambil tahu ni kita kena ambil faham molek. Ambil faham satu-satu ahli sunnah wal jamaah, ayat Al-Quran, hadis hak mana sebagai dalil. Hak Mu'tazilah pegangan dia macam mana hak Mu'tazilah ni. Nak kena tahu jugalah hak terpesong ni. Kemudian kalau berpegang dengan akidah Mu'tazilah ni sesat, memang sesat lah. Sebab ijma' ahli sunnah wal jamaah, sekalian ulama ahli sunnah wal jamaah berpegang perkara baik, perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'tazilah berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Satu pandangan ulama mengatakan kafir. Tapi pandangan yang muktamad meletakkan bahawa Mu'tazilah yang berpegang perkara jahat bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala, pegangan tu dak kafir, tapi pegangan disebut dalam kitab sebagai pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Kita fasik ni biasa dengar lah. Pegangan yang berdosa besar. Berdosa besar yang khilaf pada kafir. Sebab setengah pandangan tadi saya sebut dah, dia kata kafir. Jadi hak ni fasik dosa besar yang khilaf pada kafir. Mubtadi' ni pegangan yang bid'ah. Apa makna pegangan bid'ah? Bid'ah dengan makna pegangan yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi SAW. Pegangan yang diada-adakan, yang bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini dipanggil bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah pegangan hak ni sesat. Walaupun atas pandangan muktamad saya sebut tadi, tak hukum kafir sekalipun. Kemudian pasik ni, hak berdosa besar ni, tinggal semayang, fasik. Berjudi, fasik, dosa besar ni. Orang orang berjudi, minarok, berzina, fasik. Berpegang dengan akidah Mu'tazilah ni fasik. Tapi kefasikan akidah Mu'tazilah yang khilaf pada kafir ni, dosanya lebih besar dari dosa tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, berzina. Tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, berzina ni kita maklumlah dosa-dosa yang besar. Tapi besar lagi dosa berpegang dengan akidah Mu'tazilah tadi. Kemudian kalaulah kata orang tu berjudi,
bukan sepanjang masa. Orang minum arak mungkin pada malam minggu. Orang berzina bukan sepanjang masa. Maka ketika mereka berjudi minum berzina, malaikat akan catat dosa besar. Kemudian mereka pun berhenti balik ke rumah contohnya. Setakat itulah dosa besar. Dosa besar tu kekal selagi tidak bertaubat. Berbeza dengan akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah, hak dosa yang paling besar ni, selama mana berpegang dengan akidah Mu'tazilah, selama itulah malaikat akan catat sebesar-besar dosa setiap saat. Masya-Allah. Malaikat akan catat dosa besar. Yang lebih besar daripada dosa besar, tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, berzina. Tu saya datangkan contoh. Banyak lagi lah dosa-dosa besar yang lain. Maknanya sebesar-besar dosa, dan malaikat catat dosa besar tadi setiap saat. Walaupun ketika kita sedang dalam sembahyang. Sembahyang kita comel, pekoh. Tapi sembahyang kita dengan akidah yang sesat, malaikat setiap saat catat dosa besar akidah. Ini masalah Pegangan hak terpesong ni. Masuk bulan Ramadan. InsyaAllah kita bulan Syaban dah sekarang. Masuk bulan Ramadan. Bulan suci. Diturunkan kitab Al-Quran, kitab yang suci. Tapi akidah kita khalis ke tidak? Akidah yang suci ke tidak? Ramadan bulan yang suci. Diturunkan Al-Quran, kitab yang suci. Tapi kita masuk bulan Ramadan, adakah akidah kita akidah yang khalis? Ad-dinul khalis yang tajuk selok kita ni. Adakah akidah kita akidah yang suci? Kalau akidah kita akidah yang sesat terpesong tadi, masuk bulan Ramadan, bulan suci, malaikat kekal mencatatkan dosa besar kerana berakidah dengan akidah yang terpesong tadi. Walaupun kita dalam puasa lapar perut sekalipun. Sampai masa kita ke Mekah mengerjakan haji, ke tanah suci Mekah dan Madinah, tapi kita bawa akidah yang terpesong, malaikat kekal catat dosa besar akidah terpesong. Jadi makna kalau semayang dalam keadaan malaikat catat dosa besar, berpuasa dalam keadaan malaikat catat dosa besar akidah, duduk tanah suci Mekah Madinah, malaikat catat dosa besar akidah, semayang, puasa, haji kita walaupun sah tetapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kata sajalah. Sajalah lepaslah tuntutan kewajipan sembahyang tak kena qada. Lepaslah tuntutan puasa Ramadan tak kena qada selepas bertaubat kemudian kerana akidah yang terpesong tadi. Tak perlulah pergi ke Mekah untuk menunaikan kewajipan haji sekali seumur hidup. Tetapi mana pahalanya sebab duduk dalam keadaan mengekali dosa besar akidah yang terpesong yang sebesar-besar dosa. Jadi sama-samalah kita ambil ni pengajaran perhatian molek, sebab yang saya sebut ni pegangan masing-masing. Yang saya sebut ni pegangan masing-masing. Ada pun percakapan, minggu lepas saya datangkan 2 ayat. Surah An-Nisa ayat 78, surah An-Nisa ayat yang ke-79. Hak ni pun seeloknya pendengar ingat ayat ni. Surah An-Nisa ayat ke-78, Allah Ta'ala berfirman, Qul kullum min indillah. Kata oleh Muhammad, sekalian perkara, sama ada kebajikan ataupun kejahatan, datang daripada Allah. Datang dari qada dan qadar Allah. Itu pegangan kita, rukun iman yang ke-6. Surah An-Nisa ayat yang ke-78, Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabaka min hasanatin wa ma asabaka min hasanatin faminallah, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. An-Nisa ayat yang 79. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah. Dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada diri engkau sendiri. Itu percakapan. Segala-gala daripada Allah. An-Nisa ayat 78. Baik ke jahat daripada qada dan qadar itu pegangan rukun iman ke-6. Jadi percakapan yang baik daripada Allah,
yang buruk, yang tak baik datang dari diri sendiri. Itu adab percakapan. Kita wajib bercakap yang seumpama tu. Haram kita menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Akan apa-apa yang menimpa akan kamu daripada bala, maka dengan sebab barang yang diusahakan oleh tangan-tangan kamu. Jadi hak keburukan ni datang dari diri kamu sendiri. Ni adab percakapan. Jadi oleh kerana percakapan zahirnya seumpama tu, yang buruk datang daripada diri sendiri. Yang buruk datang dari diri sendiri. Sebagaimana orang yang berceramah, orang yang bertazkirah, sebelum mereka menyudahi ceramah mereka, mereka pun kata, yang baik daripada Allah, yang kurang datang daripada kelemahan saya sendiri. Itu adab dia. Itu percakapan. Syariat seumpama tu. Jangan pula yang baik daripada Allah, yang saya ceramah ni bolong-bolong, dok comel Allah juga. Tak boleh sandar perkara yang tak baik kepada qada Allah. Ni sebuah percakapan. Yang baik daripada Allah, yang kurang datang dari saya sendiri. Mana percakapan zahir seumpama tu. Sebagaimana surah An-Nisa ayat yang ke-79. Jadi macam mana pegangan? Pegangan ni kita ambil tahu. Kita kena follow up. Anak cucu kita, orang bertanggungjawab kita kena ambil tahu semua. Sebab apa? Sebab percakapan hariannya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri masing-masing. Macam mana pegangan? Kita ulang semua. Hak pegangan, hak rukun iman yang keenam, sekalian perkara baik ataupun jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berpegang perkara jahat bukan datang daripada qada Allah. Itu pegangan Mu'tazilah, pegangan yang terpesong, pegangan yang dosa besar, yang khilaf pada kafir. Jadi mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Selawat ad-dinul khalih ni menjadi asbab kepada kita untuk benar-benar kita memantapkan pegangan diri kita dan juga pegangan keluarga kita, pegangan mereka-mereka yang bertanggungjawab kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itulah antara perkongsian pada minggu ini, perkongsian sambungan perbicaraan rukun iman ke-6, qada azali, perkara baik dan jahat. Dan insya-Allah kita nantikan pertemuan kita pada minggu hadapan di hari yang sama, hari Jumaat, dan kita jumpa lagi. Dan sebelum kita berakhir dalam pengajian kita hari ini, seperti biasa, yang berbahagia ustaz, kita akan mengaminkan doa untuk pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti yang saya katakan tadi, pada hari Jumaat pukul 10.15 pagi. Baiklah, kita terus ikuti bersama DJ yang bertugas untuk pagi ini dalam Anggun Inspirasimu. Dipersilakan.
Baik, anda baru saja ikuti rancangan pembicaraan Akidah Ad-Dinul Khalis terbitan Ijo bersama-sama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Semoga apa yang disampaikan Ustaz itu tadi membawa manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Dan terima kasih juga untuk anda yang menonton menerusi live di page Facebook Terengganu FM. Dan terus setia dalam Anggun Inspirasimu.